Okey, baik jadi kita sambung soalan yang seterusnya. Soalan pisahkan ayat-ayat di bawah kepada ayat tunggal Ayat ni dah ada dalam video Cikgu Mastura tu. Jadi sebenarnya mudah saja untuk kita pisahkan ayat-ayat di bawah kepada ayat tunggal. Ada 3 ayat yang dikemukakan dalam soalan. Roman 1, Roman 2, Roman 3. Kalau yang tadi dalam bentuk petikan, yang ni dalam bentuk ayat, ayat-ayat yang berbeza lah, sebab ada 3 ayat, 1, 2, 3. Baik, kita tengok ayat yang pertama. Bangunan yang sedang dibina itu kepunyaan syarikat kami. Baik, kaedahnya sama je. Apabila kita dapat ayat majmuk, yang pertama, mesti kita kenal pasti yang mana subjek, mana predikat. Yang mana subjek, yang mana predikat. Itu kena buat, kena tentukan. Untuk soalan 3B sintaksis ni, soalan sintaksis memang berkaitan dengan ayat lah. Kalau sebut sintaksis ayat. Jadi, yang pertama tugas kita adalah tentukan yang mana subjek, mana predikat. Baik, bangunan yang sedang dibina itu kepunyaan syarikat kami. Dulu cikgu dah sebut dah. Senang kan nak tentukan subjek predikat. Kita tengoklah ada tak kata ganti nama tunjuk. Kalau dalam ayat tu kita jumpa kata ganti nama tunjuk itu ataupun ini, biasanya kata ganti nama tunjuk akan hadir sebagai perkataan terakhir dalam bahagian subjek. Kan? Jadi ayat pertama, bangunan yang sedang dibina itu ialah subjek, kepunyaan syarikat kami ialah predikat. Baik, yang kedua, jurujual itu datang ke rumah ketika ayah tiada di rumah. Subjeknya ialah jurujual itu, predikat datang ke rumah ketika ayah tiada di rumah. Okey. Baik, ayat yang ketiga, generasi muda kurang berminat memakai pakaian tradisional. Sebaliknya, gairah berpakaian ala barat. Yang mana subjek? Generasi muda subjek. Predikat, kurang berminat memakai pakaian tradisional. Sebaliknya, gairah berpakaian ala barat. Okey. Itu tugas kita. Yang pertama ialah tentukan subjek dan predikat dalam ayat. Baik, yang kedua, kita tentukan pula yang mana kata hubung yang digunakan dalam ayat majmuk ni. Yang mana kata hubung? Ayat yang pertama, kata hubungnya ialah yang, iaitu kata hubung pancangan relatif. Hadir dalam subjek kata hubung tu hadir dalam subjek tu. Jadi macam mana nak buat kan? Baik. Ayat yang kedua, kata hubungnya ialah ketika. Ketika kata hubung pancangan keterangan. Jurujual itu datang ke rumah ketika ayah tiada di rumah. Kata hubung pancangan keterangan. Ketika. Baik, ayat yang ketiga. Kata hubungnya ialah ada tak kata hubung? Jumpa sebaliknya kan? Sebaliknya. Ada hadir dalam ayat sebaliknya. Baik, macam ni kita nak pisahkan ayat-ayat ni. Bermaksud setiap ayat tadi, ayat pertama, kedua dan ketiga ni akan jadi 2 ayat. Kita tengok ayat pertama. Bangunan yang sedang dibina itu kepunyaan syarikat kami. Jadi kita nak bina ayat tunggal. Ada 2 ayat tunggal. Subjek dalam ayat majmuk ni ialah bangunan yang sedang dibina itu. Dalam ayat tunggal, adakah subjeknya sama? Tak. Tak. Subjeknya bangunan itu. Subjek dalam ayat tunggal nanti jadi bangunan itu. Bukan lagi bangunan yang sedang dibina itu. Bangunan itu. Jadi ayat tunggal yang pertama ialah bangunan itu sedang dibina. Bangunan itu sedang dibina. Ayat tunggal yang kedua ialah bangunan itu kepunyaan syarikat kami. Bangunan itu sedang dibina. 1. Bangunan itu kepunyaan syarikat kami. 2. Baik, ayat tunggal, ayat majmuk yang kedua. Jurujual itu datang ke rumah ketika ayah tiada di rumah.
Ayat tunggal yang pertama ialah juru jual itu datang ke rumah. Juru jual itu datang ke rumah. Baik, ayat tunggal yang kedua ialah ayah tiada di rumah. Ayah tiada di rumah. Jadi, subjeknya berbeza. Berbanding ayat pertama tadi, subjeknya sama. Ayat yang kedua ni ada dua subjek. Satu ialah juru jual itu. Yang kedua ialah ayah. Juru jual itu datang ke rumah. Ayat tunggal yang kedua, ayah tiada di rumah. Baik, ayat majmuk yang ketiga. Generasi muda kurang berminat memakai pakaian tradisional. Sebaliknya gairah berpakaian ala barat. Adakah subjeknya sama? Kalau kita tengok dalam ayat majmuk, yang ketiga ini subjeknya ialah generasi muda. Jadi dalam ayat tunggal nanti adakah sama? Adakah sama? Sama Ayat tunggal yang pertama ialah generasi muda kurang berminat memakai pakaian tradisional. Subjeknya generasi muda. Predikat kurang berminat memakai pakaian tradisional. Ayat tunggal yang kedua ialah generasi muda gairah berpakaian ala barat. Subjeknya generasi muda. Predikat gairah berpakaian ala barat. Subjek masih sama iaitu generasi muda. Ayat pertama, subjek masih sama iaitu bangunan itu. Ayat yang kedua, subjeknya berbeza. Yang satu ialah juru jual itu, yang kedua ialah ayah. Okey. Jadi insya-Allah dapat kan? Sebenarnya soalan ni mudah saja kan. Cuma kita kadang-kadang kalau kita tak buat latihan, jadi agak susah juga kita nak jawab. Jadi cikgu akan sambung nanti dengan soalan-soalan yang seterusnya. Kita berhenti dulu setakat ni.